Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di channel Med Hospital bersama Cikgu Hafizul. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan button loceng di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak cuba jawab dengan sepantas yang mungkin. Ingat ya, sepantas yang mungkin. Kilat flash kan. So hari ni kita akan jawab additional matematik. Dia bagi 2 jam, kita cuba habiskan dalam masa berapa jam nak buat ni? Dalam masa sejam. InsyaAllah cikgu cuba bagi explain dekat kamu lah, tapi takut terlalu laju. Tapi soalan ni ada yang senang, cikgu akan lajukan sikit. Dan basic lah, maknanya dia tak berapa susah lah sebenarnya. Kalau yang ada yang susah, mungkin dalam 4-5 soalan, so kita akan concentrate more. Boleh anak-anak sekalian. So hari tu sebenarnya dah record dah dengan student, tapi hasil recordnya tak jumpa pula dekat mana. Dah tak record pun sebenarnya kan. So tak apalah, kita buatlah from the beginning. Ingat paper 1 ada berapa soalan? Ada 25 soalan. Kena jawab semua sekali. Ini paper Kelantan, kita nak jawab. So kita tanpa buang masa, kita terus kepada soalan yang nombor apa? Yang pertama, bukan nombor 1, boleh juga nombor 1. Okey, kita jawab Okey, sekarang ni tengok, given log xp minus 1 over log q x square equal to 0. So dia nak express P duduk sebelah sini in term of Q dekat dalam, tak kisahlah 2Q ke 3Q ke. So kita nak selesaikan. So yang apa yang cikgu nampak dekat sini, cikgu kalau boleh nak jadikan dia 1. So cikgu tukarkan sebelah sini. Boleh? Kita tukarkan sebelah sini macam mana cikgu? Okey, kita buat macam ni. Log, cikgu salin balik semula. Cing cing. 1 over. Yang sebelah sini, bawah ni hati-hati, cikgu tukar untuk menjadikan base dia sama dengan base sebelah ni. Base sebelah ni dah jadi X. So cikgu kena jadikan dia sebelah tu jadi base X. Boleh? Okey, kita buat sama-sama. Akan jadi log X kuasa 2 bahagi dengan log X cube. So ni cikgu change base sahaja. Change base. So cikgu buat, dah samakan. Ini ingat ini sama dengan berapa anak-anak? Ini boleh pergi depan. Dia jadi 2. So dia akan jadi 1 dekat sini. So dia akan jadi macam mana? Cikgu salin balik semula. 1 over 2 over log X cube. Boleh dapat tak yang ni? So cikgu terbalikkan dia. Nanti cikgu akan dapat macam mana? Cikgu akan dapat log XP, cikgu salin balik semula. Dan tolak ni cikgu nak bawa pergi belah sini. Boleh juga macam tu. So akan jadi log XQ over 2. Boleh? Lepas tu yang ini kita bawa pergi sana. Cikgu dapat macam gini lah. Lepas tu ni pula cikgu bawa pergi naik atas pula. Boleh faham tak tu? Tu semua menggunakan law of logarithm. So sekarang ni dah sama. Nampak tak sama? Apa yang sama cikgu? Ini dah sama kan? Sama ni. So sini pun sama. So kita boleh terus buat conclusion. This one sama dengan Q. So last kali dia nak P duduk seorang-seorang. So sekarang ada kuasa 2. So jawapan dia adalah P square root Q. Boleh? Soalan nombor 1. Alhamdulillah settle. Kita pergi soalan nombor 2. Senyum dulu. Soalan nombor 2. Okey, dia nak log A, B. Ini dalam in term of log. Ini in term of indices. Express X in term of M. Ingat ya. XM. Dalam ni ada apa? A, B, M. Sini ada A, ada B, ada M. Sini B, A, B. B, A. Sini B, A. Sini A, B, M. Soalan nak apa ni? X in term of M. So kita kena eliminate. A dengan B kena hilang nanti. Boleh? So kita kena ada X dengan M sahaja. So cara yang pertama lah. Yang ni kena banyak cuba-cuba jaya juga sebenarnya. Sebab kalau tak dapat bahagian situ, kita kena tukar lah bahagian lain. Okey, ni cara cikgu yang pertama lah. Kita cuba. Ingat log A, B, M. Kita boleh tukar kan kepada bentuk, ini bentuk logarithm. So kita boleh tukar kepada bentuk indices. Macam mana cikgu ajar, siapa yang tak tahu, tolong ambil tahu sebab ini sangat penting. Ambil base dia A, salin jawapan dia, jadikan dia kuasa. Ni jawapan dia kan? Kuasa. Dia A kuasa M sama dengan B. Macam tu. So kita dah tukarkan siap-siap dah yang itu. Lepas tu, kita nampak tak dekat sini? Kita nak masukkan dalam ni. Sama ada kamu nak masukkan B pun boleh. Ataupun nak masukkan, gantikan A, B sebagai subjek. Lepas tu masukkan dalam ni. Question nombor 2 ni. Ataupun cikgu nak tukar sikit. A sama dengan B 1 over M. Kenapa 1 over M cikgu? Okey, ni logik dia. Contoh kita nak ajar sikit lah. Kalau A kuasa 2 sama dengan berapa? Kita boleh tukar. Kita akan tukar jadi square root 2 pula. So kita akan jadikan dia berapa? Bawa ke sini. Contohlah cikgu ambil B juga sini. Cikgu bawa ke sini akan jadi A punca kuasa B. Betul? Ataupun kita boleh tukar punca kuasa B sebenarnya B 1 over 2. Betul? Betul. So sama juga macam dekat sini. So sebenarnya A kuasa 2 sama dengan B 1 per 2. Macam tu maksud dia. Kita bawa ke sana. Ya Allah. Ada pening dah. So jadi macam ni. Start dari sini, dia boleh tukar jadi macam ni. Kalau A3 akan jadi berapa? Bila A3 pula, dia akan tukar jadi B kan? So kalau A berapa? B 1 per 3. Ni maksud dia. Ambil kuasa ni, kita jadikan dia 1 over M. Cikgu tukar jadi macam ni sebab cikgu suka. Lepas tu cikgu masukkan. So B, sebab apa cikgu tak nak masukkan B? Sebab B dia ada 2 term kat sini. Cikgu malah nak kira banyak-banyak.
Itu rasionalnya juga lah. Sebab apa cikgu memilih A sebagai pilihan cikgu? Sebab dia ada satu je masuk, tak ada susah lah. So cikgu boleh selesaikan dengan kelajuan angin. Kan cikgu selesaikan insyaAllah. So mana ni? A sama dengan ni So A sama dengan B 1 over M. Cikgu buat kurungan. Cikgu buat 2X. Kan kat dalam ni 2X tutup kurungan. Sama dengan ini cikgu tukar jadi B 1 over 3. Boleh? So cikgu selesaikan ni jadi berapa? Cikgu bawa ini darab sini. Darab lah jadi 2XM. Sini B adalah darab. Cikgu buat titik sini. B kos 3. Lepas tu yang ni 1 sebenarnya. Bila darab B sama kena tambah. So 1 tambah. Sebab dia dah sama base. Cikgu terus selesaikan lah. Boleh? 1 tambah 2X per M. Dapat 1 per 3. Sekarang term apa kita dah dapat dah? Dah dapat dah term ni. XM. Dah dapat dah XM. So kita boleh selesaikan sajalah. 1 per 3 tolak dengan 1 jadi negatif 2 per 3. 2XM. Dapat tak ni? Lepas tu cuba selesaikan. Darab silang dia nak X sebagai subjek kan? So X sebagai subjek. So kita boleh selesaikan. Ini jadi atas. Negatif 2M. 6. So kita kecilkan sikit. Jadi cantikkan sikit. Make upkan dia sikit. Okay, settle. Alhamdulillah. So boleh nampak, boleh tengok balik semula. Sebenarnya tak susah, dia menggunakan kaedah simultaneous sahaja. Kaedah pertama yang kita perlu faham dekat sini, kita kena pandai tukar ni daripada bentuk logaritma ni. Nampak tak? Bentuk logaritma kita kena pandai tukar bagi bentuk indices. Ni bentuk dia kita boleh tukar. Sebab kita nak bagi compare indices dengan indices lah. Apple to apple, iPhone dengan iPhone contoh. Tak boleh lah. Oppo dengan iPhone memang tak boleh compare. Actually lah memang tak boleh compare. Spek dia memang lain. Dia punya prosesor pun memang lain. So contoh nak merepek lagi pula cikgu ni kan. So maksudnya sebelum kita jawab soalan ni kena samakan. Kalau nak buat logaritma sebelah sini, cubalah. Tapi payah kan. So kita nak boleh tukar daripada logaritma kita pergi kepada indices. Itu yang lagi penting. Terpadam semua sekali. Okay, kita terus jawab nombor 3. Sebab banyak soalan ni. 25 soalan kita nak jawab. Okay, the sum of the first n term of arithmetic, kena tengok betul-betul. This one is arithmetic progression is given by ni. Dia dah bagi dah macam satu equation lah. Sn n squared minus ni. Kalau masuk dia ni kita masuk je lah. Kalau dia nak summation 3 kita masukkan 3. Maksudnya benda ni memang simple sesemudah itulah. Okay, kita tengok soalan nombor 1. The value of n if the sum of the first 10 term is 70. Kenapa pula kan? Dia nak n term tapi dia dah bagi dah tempat ke 10. Faham tak maksud dia situ? The value of n, dia minta tempat ke berapa? Tapi dia dah bagi dah tempat ke 10. So jawapannya memanglah 10. Okey lah, sebenarnya soalan ni ada kesalahan. Kesalahan dia tang mana cikgu kan? Tukar eraser sana. Okey, kesalahan dia tang mana? Kesalahan dia sebab dia dah bagi dah nilai n tu. Sepatutnya soalan ni dia buat first n term. Tak payah bagi tahu n dia berapa. Sama dengan 70. Okey, kalau dia bagi n term macam mana cikgu? So cikgu masuk je lah macam ni. Sn tak tahu. Sama dengan 70. Sn sama dengan 70. Sama dengan n kuasa 2 tolak 3n. So kita boleh buat kuadratik. Nanti kamu akan dapat jawapan. Boleh? Jawapannya nanti n sama dengan 10. Okay. The sum of 6 term to 10 term. Sini satu selalu cikgu cakap lah. Cikgu kena tulis ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ada 10 contoh. Dia nak hasil tambah daripada sebutan term 6 term. Term ke-6. 6 sampai apa ni? Sampai 10. So dia nak sampai sini. So ini yang kita perlu faham betul-betul. Ini ada satu formula yang mudah. Sebenarnya dia nak S10. Kalau S10 daripada sini sampai sini. So S10 minus dengan berapa? Ada ramai orang tulis S6. Ni kena faham ni. Kalau S6 sampai sini, so T6 pun dia akan tolak sekali. Padahal walhal pula kan. Walhal dia nak daripada T6. So kita kena ambil S5 sebenarnya anak-anak. So kita boleh masukkan dalam formula. Boleh? Masukkan je dalam formula yang mana cikgu? Yang ni lah yang dia bagi mula-mula ni. Masukkan sahaja S10 dengan S5. S10 dah bagi tadi 70. So kita masuklah tanpa membuang masa. Okey, ni 70 dah settle. Kalau S5 pula berapa? Masukkanlah 5 kuasa 2. Cikgu masukkan 5 kuasa 2. Tolak 3. Tolak dengan 3, 5. Contoh. Ni 25 tolak 15, 10. Betul 10? Betul ke tidak? Anak-anakku 10. So akan jadi 60. Ni 10 Boleh. Laju. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Okay. The first 8 term of geometric progression are T1 sampai T8. Ni dah bagi tahu given the sum of infinity. Okay, sum of infinity. So sum cikgu tulis formula sebelah ni. Kalau I cikgu selalu sebut sum of infinity ni I kan. Sudah banyak apply I. So dia sama dengan sini. Ni untuk odd. Yang ni 96 sum of infinity even number. So find the first term and common ratio. Okay, ni soalan dia. So sekarang ni apa nak buat? So kita kena asingkan dulu odd dengan even punya sikun yang baru. So T1, T3 dengan T5. Betul? Kita buat 3 dulu. Tak payah buat banyak-banyak. Saya at least dapat complete 3. Alhamdulillah lah sebenarnya kan. T4, T6. Boleh faham yang tu? Okey, sekarang ni kita kena cari dulu. Ingat tak? Ini kalau geometric progression. Ini kena pegang.
geometry progression, Tn ni sama dengan macam mana? ARn minus 1 kan? Boleh? So ini n minus 1. So cikgu boleh pecahkan, masukkan nilai n tu sama macam ni. Ni T1 kan? So masukkan dia. So kalau T1 masukkan 1, 1 tolak 1 kosong, betul tak? So akan jadi R kosong, R power kosong 1. So tinggal A saja. Ni A. Begitu juga dengan seterusnya. Kamu masuk je. Ni dapat AR 3 tolak 1 jadi 2. Ini AR 5 tolak 1, 5 tolak 1, 4. Macam tu maksudnya. Boleh? Yang ni kita buat do the same thing. Do the same thing. Sini A, ni T2 kan. Masukkan 2, 2 tolak 1. So akan jadi AR. Boleh tengok elok-elok yang ni. Kalau siapa tak faham, tolong bagi faham juga. So ini 3, sini AR 5. Okey, ni dah faham. Lepas tu baru kita wujudkan dia punya gabungan. Dia punya relationship dengan formula yang tadi. Untuk apa kan? Formula ni kita buat tadi mula-mula. So kita boleh masukkan. Sini 27/4. Sini 9/4. Boleh? Boleh ke tidak? Lepas tu kita masukkan. Okey. Formula dia A ke atas. Untuk kita kena fokus kepada kita punya sekuen. Sekuen yang baru kita buat tadi. So ini A dia adalah A juga. So 1 tolak R dia berapa? Ingat R macam nak cari. T2 bahagi dengan T1. Tak payahlah cuba T3, T5 ni bahagi dengan T3. Kita dah tahu dah. Sebenarnya dia dah sebut dah geometric progression. Mesti sama punya lah. Bukan dia suruh buktikan dia adalah sama. Faham tak? Dia dah cakap dah dia adalah geometric progression. So senang lah. So kita buat T2 sama dengan ini T1 lah. Kita buat T2, T3 sini AR kuasa 3, kuasa 2. Masya Allah. Bahagi dengan A. So tolak-tolak jadi R kuasa 2. So dia punya common ratio dia adalah R kuasa 2. Boleh? So kita buat do the same thing. A dekat sini adalah AR 1 minus sini akan jadi R kuasa 2. Benda yang sama juga. So kamu boleh selesaikan. Sebab apa tak boleh selesaikan ni? Sebab ada dua unknown lah cikgu. A dengan R. So jangan risau. Apa-apa dalam matematik pula. Dalam matematik nampak je dua unknown. Sebenarnya dia memerlukan bantuan daripada satu lagi equation. So sebenarnya inilah equation pertama, equation kedua. So kita boleh selesaikan menggunakan simultaneous. Boleh simultaneous. Macam-macam lah. Ada orang dia gunakan A ni sebagai subjek. Lepas tu dia masukkan dalam sini. Terpulang kepada kamu. Sekarang ni cikgu tengok menggunakan kebijaksanaan kita jugalah. Kebijaksanaan lah. Apalah kau ni. Batuk pula. So dekat sini cikgu nampak dia punya ni macam sama. Nampak tak apa yang cikgu nampak? So kita tukar sikit warna pelangi lah. Sebab pelangi mendapatkan idea kepada cikgu. So cikgu pecahkan yang ni. R keluarkan. So A 1 minus R. Cikgu tukar bentuk je sekarang ni. Asal betul ke cikgu tukar bentuk ni? Sebenarnya betul lah. So yang ni sama tak? Nampak tak? Nampak tak sama? 27/4 boleh gantikan ke dalam. So cikgu akan dapat. Cikgu menggunakan pen hitam semula. 27/4. Okey, lepas tu kita selesaikan dapat nilai R. Boleh? Dapat R berapa? Ni terbalikkan darab sini. Bahagi dengan sini darab sini. So dapat 1/3. Betul kan? 4 ke 6. Okey, betul. 1/3. 9/27. Nanti kamu akan dapat 1/3. Lepas tu nak buat apa cikgu? Masukkan R ni dalam ini ataupun dalam ini. Suka hati kamu lah. Yang mana-mana pun boleh. Macam kita buat simultaneous biasa kan. So yang ni cikgu memilih untuk masuk ke sini boleh. Sebab dia nampak lagi mudah lagi dia punya persamaan. Dah terconteng habis dah ni cikgu ni. Cikgu besarkan sikit dah. Pen ni terlalu kecil pula. So cikgu masukkan A sama dengan 1 minus R dia 1/3 kuasa 2. Boleh masukkan je. Masukkan. Lepas tu selesaikan. Ni dah ada satu dah. So 1 over bawah ni akan jadi 1/9. 1/9 sini jadi 1 minus. Ni 1/9. 1/9 jadi berapa? Jadi berapa ni sayang? Sini dah habis dah tu. 1 tolak 9 jadi 8/9. So 8/9 terbalikkan. So kita akan dapat A sama dengan 6. Okey. Boleh? So ini basically punya soalan. Kena baca soalan betul-betul dan hadamkan dulu. Apa tu? Hingos. Okey. Kita teruskan kepada soalan seterusnya tanpa membuang masa. Diagram 5. Ini 2 markah. So kita kena reflect dulu. Nampak soalan first. Memanglah kena tahu markah berapa. Lepas tu kita reflect. So this is a easy. Dia menggunakan konsep saja. Easy So kita kena mindset kita kena betul lah. Maknanya dia senang. Boleh? So kita cuba. Ini bentuk apa ni? Quadratic function yang ni, dia dah bagi dah dia punya function sama dengan ni. Dia bagi dalam bentuk ni apa nama dia? Completing the square. Completing the square atau penyempurnaan kuasa 2 ya bahasa Melayu ni. Sorry lah cikgu terlalu terlupa benda tu. Selalu sebut completing the square kan. Completing the square. Completing the square kita boleh tahu dia punya maximum or minimum point. This one is maximum point sebab dia negatif. Sedih macam ni. So kita boleh dapat point dekat atas ni menggunakan ini dengan ini sahaja. 5 tetap remain 5. So yang dalam ni kena terbalikkan. So directional dia X tambah 1 sama dengan 0 sebenarnya. So macam ni. Rational dia macam ni. So negatif 1. So ada tak? So dah dapat dah. K sama dengan dia nak pula soalan K. K sama dengan 5. Settle nombor 1. Okey, tepat balik ni. Dia kata soalan seterusnya. Dia kata function gx is produced. This one is fx. Bukan gx ya. This one is fx. So gx is produced when the function fx reflected on the y-axis. So y-axis sebagai cermin. Cikgu reflectkan yang sini. Warna merah juga. Bolehlah warna merah. Warna merah cikgu kan. So merah. Allah Akbar. Okey, merah ini cermin. Allah, cermin pun macam ni. Kita ambil online lah boleh tak? Okey, ini cermin dia warna hijau. So merah jugalah. Dia punya sini akan reflect pergi sini. So sini akan reflect pergi mana? Sini.
Okay, sebenarnya basically dia dekat sini. Dia mempunyai ketinggian yang sama, so kita tahu dah dia punya koordinat mesti 5. Koordinat dia punya X berapa? Ini negatif 1, so this one is 1. So daripada sini, kita just tukarkan sahaja formula atas ni, formula pula fx punya equation. So kita akan dapat gx, ini senang tengok balik semula, dia masih lagi negatif sebab dia masih lagi sedih, tak ada masalah. Kalau dia reflect ke bawah menggunakan x-axis, baru dia akan jadi tukar jadi senyum. So this one masih lagi sedih, so kita tulis dia punya x, yang ni dia punya ni terbalikkan jadi negatif minus 1 kuasa 2 tambah 5. So ini jawapan untuk gx. Tolong tengok balik semula yang ni, ini completing the square menghasilkan maximum point. Betul, maximum point, yeah, the coordinate of the maximum point or minimum point. So kena tengok balik semula, soalan nombor 5 is very easy. Susah juga nak cakap easy kan, kalau orang yang tak nampak. Orang yang tak faham tak boleh cakap easy, tak apalah, mana-mana lah. Okay, sekarang nombor 6. Sebab dah dekat SPM ni, so kita logically kita boleh cakap lah sebenarnya, kebanyakan student dia dah, dalam kepala dia dah cakap, boleh katakan banyak juga tahu kan, sebab dia dah start struggle untuk study. So suppose jadi easy lah benda tu. Okay, if the quadratic equation, okay, quadratic ini, okay, ini bila nampak macam ni kena ingat dah dalam kepala kita kalau yang biasa buat soalan tu, dia sama ada lebih besar daripada kosong, sama dengan kosong, ataupun equal to 0 ni, ni itu, ataupun yang ini, ataupun sama dengan kosong kan, tahu tak ini kan, dua punca bersama, dua punca berbeza, dua punca tiada punca, tiga contoh masuk into real root. Sekarang dia kata has real root. Macam mana kita nak determine the range of the value of m? So macam mana kita nak interpret real root? Okay, boleh kita pecahkan dulu. Yang ni, yang case yang pertama, dia ada apa? Equal real root. Equal root. Real tu boleh segak disebut real root tu, tak ada masalah. So real tu adalah number juga. Real root lah nama panjang dia sebenarnya. Equal root. Two distinct lah. Different or distinct root. Last sekali no root. Dekat sini, kita nak pilih yang mana? Dia kata has. So ini tolaklah mentah-mentah. So dekat antara yang ni dengan sini, macam mana kita nak pilih? Yang ni equal root sama dengan, nanti sama dengan kosong. Ini lebih besar daripada kosong. Yang mana satu kita nak pilih? Sebenarnya dekat sini, kita tak boleh pilih. Tak boleh choose satu. Kita tak boleh pilih. Awak nak Syarifah ke? Nak Umayyah? Nak apa? Syakilah. Tak boleh pilih benda tu. Sekarang ni, dia adalah soalan yang baru jugalah yang kita jumpa. So sebenarnya, kita boleh, dua-dua kita nak pilih. Oh, kahwin dua pula kan? So sebenarnya, B minus 4AC, kita gabungkan. Tadi sama dengan kan? Kita lebih besar. Dah pilih yang ni dah. Kita sambungkan sama dengan. Cikgu buat sama macam. Lepas tu cikgu cuma masukkan sahaja macam biasa. B cikgu sama dengan berapa anak-anakku? B cikgu sama dengan 2. Betul? 2. Negatif 2. Berapa? X. Negatif 12. So, negatif 12 kuasa 2. Tolak 4. M tambah 3 dengan dah sekali 2M. Betul? So, yang ni buat macam biasa. Ni adalah cikgu dapat nanti negatif. So, negatif. Cikgu akan dapat berapa jawapannya? 144. Tolak 8M kuasa 2. Tolak 24M. Alright, so kena follow lah dia punya sign. So cikgu dapat dah ni negatif. Bentuk cikgu, nanti cikgu factorize. Cikgu kena buat macam ni factorize, kena dapat macam mana cikgu dapat. Siapa yang menggunakan calculator, kena hati-hati, dia akan jawab gini je. Bila ini kita kembangkan sini, tak dapat jawapan dia. So sebenarnya salah lah cara kita factorize tu. Sebenarnya ada 8 dekat sini. So boleh buat, cikgu punya sedih, dia akan intersect dekat negatif 6 dengan 3. So dia adalah lebih besar ke atas. Cikgu lorikkan ke atas, sebenarnya jawapan dia X. Di tengah-tengah, 3 negatif 6. Boleh tak anak-anakku? Yang ni pun very simple inequalities. So boleh tengok balik dalam quadratic inequalities macam nak cari. Sebenarnya dia adalah salah satu topik yang mudah untuk kamu skor. Boleh? Boleh, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kecil pula cikgu ni kan, semakin kecil. Diagram 2.1 shows a non-linear graph represent by the equation ini. Equation dia ni. Tapi kita nak jadikan linear, kita belajar dalam topik linear law. Tapi ingat tak? Kalau ini dah selalu keluar dalam paper tu, soalan nombor berapa? Nombor 7 contoh lah. Soalan nombor 7 lebih kurangkan dia dekat session B. So kita kena tukarkan. Tapi kita tukarkan tu dia dah bagi. Sebenarnya yang ramai orang masih lagi tak faham, sebenarnya dia boleh tukar apa-apa pun. Ada banyak lah kebarangkalian dia. Kita boleh tukarkan. Faham tak tukarkan maksud tu apa? Kita boleh tukarkan. Macam nak cakap, kita boleh tukar banyak lah jawapan cikgu lain. Contoh kalau dia tak bagilah. Dia tak bagi berapa yang kita kena tukarkan. Tapi dengan syarat, ada beberapa syarat lah. Yang C dia memang kena constant, kena number. Itu salah satu syarat dia yang kena faham dengan gradient dia. Okey. Boleh. Constant dengan constant, dia kena gradient dengan C. Tapi tak apalah, yang tu kita punya basic knowledge. Tapi kena faham yang itu. Apa yang cikgu cakap tu kena ambil. Kena tanya balik kawan-kawan. Macam mana maksudnya cikgu? So, dekat sini contoh dia dah tunjuk contoh. Dia ada 2. Dia boleh pecah jadi 2. Inilah daripada sini lah. Daripada sini dia pecah jadi 2. Yang ni satu. So, kita kena pandai-pandai tukar sendiri. Boleh? So, kita kena tukar dulu. Ini Y. 3X cos 3 tambah PX. Sini cikgu salin balik sini. Nak bagi nampak. So yang ni dia nak jadikan ni. Ini nak jadikan ni. So yang ni cikgu bagi dengan X. Cikgu dapat X. Bagi dengan X. Saya bagi sendiri.
3 kuasa 2 tambah P. Dengan syarat ni dari constant. Yang ni pula cikgu bagi dengan berapa ni? Kuasa 3. So, kuasa 3 cikgu bagi. So, semua kena bagi dengan 3 tambah dengan P. Ini bawah kuasa 3, bawah tinggal X tu. Betul? Boleh? Okey, yang ni dia bagi ada cakap kat sini tak? Okey, kita padam ini. Dia ada cakap apa kat sini? Non-linear equation reduce to the linear graph. Yang untuk yang pertama, diagram 2.2, dia kata y-intercept sama dengan 2. So, y-intercept sama dengan 2. Y-intercept dia sama dengan P. So, P sama dengan 2. Siap. Boleh? Yang ni siap dah satu. So, dia kata ada another one sini. Untuk diagram 2, 3 with y-intercept sama dengan ni. Y-intercept dekat apa dekat sini? Y-intercept dekat sini adalah 3. Betul? So, boleh buat 2P tolak Q sama dengan 3. Boleh nampak tak ni? So, P tadi dah dapat jawapan. Masuk sini ada 2. Jadi, 4 tolak Q sama dengan 3. So, Q sama dengan 1. Boleh tengok ini sebenarnya sangat mudah lah. Ya Allah, akbar markah peri. Tapi soalan markah dia macam mana? Ada cikgu cakap, ada kawan cikgu, student cikgu cakap, ini tukar, okay, ini dapat 1. Ini tukar dapat 1. Mana tukar tadi? Tukar dapat 1. Jawapan P dapat 1. Jawapan Q dapat 1. InsyaAllah betul semua 4. Boleh? Boleh lah, boleh. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. Dia kena buat sikit sebab banyak ni, 25. So, cikgu cuba habiskan. Diagram 3 shows the graph of function gx. Okey, dia dah bagi tahu. So, if the range gx maksudnya gx yang mana satu? Yang ni lah. Dia kata range gx, tengok yang gx. Dia kata gx, domain dia kosong ni apa? The range of gx for the domain x sampai kosong. Mana x sampai kosong? Kosong sampai 2. Maksud dia apa? Kosong sampai 2. X kan? Tengok x, kosong sampai 2, kosong 2. Okey, faham? Dia sampai sini je, betul lah. Graf dia sampai situ. So, sekarang ni kalau gx berapa? Gx tadi belah sini, nampak ni? Tadi macam ni adalah x. Kosong sampai 2. Kita ambil pula warna merah, highlighter warna kuning lah. Lama tak pakai kuning. Kalau nampak lah, negatif 3, oh maknanya macam ni. Paling tinggi berapa? Sinilah. Betul. Yang graf tu wujud. Dekat situ lah. So, bermaksud dekat sini kita boleh buat conclusion apa? Negatif 3. Okey dah. So, sini sama dengan berapa sebenarnya? Sama dengan tinggi dia berapa? 5. Bukan 2 ya. 5. So, M. Berapa tu? Sama dengan 5. Laju lagi M sama dengan 10. Dapat jawapan dah situ. Boleh M sama dengan 10. Lepas tu, determine the function, inverse function of gx. So, kita padam semua ni. So, function gx mana? Tak adalah cikgu, sedihnya. Tapi senang je kan? Kita boleh wujudkan sebenarnya function gx. Kena cari gradient y mx plus c. Allah, takkan tak boleh dapat. Ini soalan matematik moden je ni kan. So, cari dia punya persamaan dulu, garis lurus. So, gradient sama dengan berapa? 5 minus 3. 2 minus 0. Betul? 5 tambah ni 8, 2, 4. So, 4. Lah, 4 adalah dia punya m. X, y. C, nak cari C lagi ke? Tak payah. Kita nampak dah. Y intercept equal to negative 3. So, ini kita punya, sebenarnya ini adalah gx. Boleh? Boleh faham ke tidak? Sebab, cikgu ni gx saja cikgu. Ya, sebenarnya dia sama je. Bila nampak gx, sebenarnya dia adalah f juga. Kita kena biasakan. Tukar-tukar ni benda yang biasa lah. So, kena tengok balik semula. Boleh? Ataupun f ni ada orang tulis dulu, kita belajar y. Inilah y. Y over x. Dia tukar fx ke, dia tukar gx ke, dia punya sifat tetap sama. Nama dia tukar kan. Daripada Khairul Amin pergi jadi Nur Sajad. Contoh. Nama dia tukar. Tapi dia punya jantina tetap sama. Contoh. Jangan marah. So, sekarang ni gx sama dengan 4x minus 3. So, kita inverse sahaja. Inverse very easy. So, cikgu y sama dengan 4x. Ini inverse kena tahu so, ini buat sini y plus 3 over 4. Sini jadi x. So, dia punya gx in term of x. So, g inverse x sama dengan x tambah 3 over 4. Sebab apa cikgu? Cikgu tadi y. Kenapa x? Sebab soalan dia in term of x. So, cikgu tulis lah x. So, jawapan dia adalah yang ni. Boleh? Yang ni inverse senang je kot. Topik part pertama. So, ni cing. Boleh nampak 10 dengan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Okey, satu benda yang kita nak faham. Kenapa? Laju cikgu ni kan. Kenapa dia kata x tak boleh sama dengan 1/3? Ada student cikgu jawab, oh cikgu, kalau kita masukkan 1/3, dia akan jadi kosong cikgu. Sebenarnya itulah soalan yang kita pernah faham. Apa kenapa? Sebab bila kita masukkan 1/3, gantikan dalam x ini, dia akan jadi kosong cikgu. Tak boleh bawah kosong. Tapi apa yang tak boleh tu kita nak langgar kan. Biasalah manusia. Yang kata tak boleh tu dia nak buat juga. Kita nak buktikan sebenarnya n ni berapa. Cikgu masukkan kena jadi kosong. So, cikgu akan dapat berapa ni? Berapa? 1 tolak n. Betul kan? Betul kan? N sama dengan 1. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? N sama dengan 1. Dah settle. Okey, nombor 1 dah settle kan? Yang ni kita cuma masukkan sahaja kot. Tak ada kesusahan di sini. So, kita masukkan 3. Boleh? F negatif 1. Cikgu masukkan jadi negatif 1. Inilah kita punya function sekarang. Kita nak fx. Cikgu padamkan lah. Padam apa? Cikgu tak padam pun. 3x tolak 1. Sebab tadi dah dapat 1, cikgu masuk dalam ni. Boleh? So, kita berpegang pada ni. So, kita masukkan. Kita akan dapat jawapan. Masukkan bila f1 jadi m. 1, 3 minus 1. Betul ke? Betul ke ni? Ni m. Sini 3 minus 1. Okey. Sama dengan 1. Sama dengan negatif. So, boleh masukkan dalam ni. So, last sekali kamu settlekan dulu. Bawah ni akan jadi negatif 4. Sini jadi 2.
Serang 2 settle 8M sama dengan 4. Okay, kalau salah maafkan saya. So ini basically easy lah. Boleh, nombor 9 dah kita ni. Boleh tengok balik, renung-renungkan soalan nombor 9 ni, apa yang ketidakfahaman kamu. Basically, soalan ni bila bagi benda macam ni, dia akan tanya soalan yang sama je setiap soalan. Ini yang cikgu nampak lah. Rezeki kamu, contoh SPM tanya macam tu. Bawah tak boleh kosong abang, mana boleh kita nak darabkan 2 bagi kosong. Tak boleh. Dalam matematik tak ada istilah 2 bahagi kosong, melainkan kita menggunakan limit untuk menyelesaikan dia. Okey, itu cara lain lah, nanti jawapan dia infinity. Okey, diagram 4 shows an overview of the theme park containing various game. A theme park charge and entrance fee. So maksudnya kalau kita nak masuk dalam ni lah, contohlah macam maps kan, maps. Movie animation park studio. Ini yang dah tutup di Ipoh, sedihnya dah tutup kan, sebab dia tak mampu dah untuk bayar kos. Sebab apa? Terlalu mahal, orang tak datang juga. Cuma kalau kita bagi murah-murah, orang datang kan. So itu conclusionnya, dalam kerajaan negeri Perak menutup. Allahu Akbar. Banyak kerja yang berlaku di situ. Tak apalah, biarlah, macam manalah. So diagram 4 shows overview theme park. Dia kata nak masuk ni kena entrance fee. Nak masuk saja, bayangkan kita nak masuk entrance fee sama dengan 45. Boleh, entrance fee saja. The visitor have to pay additional fee play each game. Maknanya nak bayar game, setiap game tu kena bayar. Dan dia bagi average money spent for 60 visitor. Kena ingat, kita bayangkan ada 60 orang hari tu. Shows an unreasonable value of 25. 25 ni maksudnya dia dah tetapkan. Maknanya 60 orang tu average di situ. Kira sekarang ni kita orang cakap apa? Pukul rata lah. 25 orang lah kena bayar. Contohlah satu game RM5. So kebanyakan orang main 5 game. Macam tu maksud dia. Okay, tu average saja. So 25. So cikgu boleh create lah satu data. Ni more to statistik sikit tapi tak apalah. Cikgu tunjukkan cara cikgu lah. So 45 entrance fee. Betul. So tambah dengan berapa? 25. So seorang kena bayar berapa? 70. So bayangkanlah ada 70. 70 kena bayar untuk 60 orang. 60 orang lah sebanyak 60 orang. Bla 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 bla. 60 orang sebanyak 70. Tetapi, the review found, sebab tu disebut unreasonable. Ada masalah sikit lah. Kalau kita belajar account ni. Siapa belajar account? Bank reconciliation kan? Ataupun bahasa Melayu dia apa? Tak tahu. Dah lupa dah. Sebab belajar dulu English kan? Bank reconciliation. So dia kena cari dia punya kesalahan dia. The review found that the theme park counter staff made a mistake. So biasalah manusia buat kesalahan. Dia telah buat apa? Dia deducting the additional fee 45 by apa ni? By the entrance fee 45 additional 25. Additional dia bukan 25 sebenarnya kan. Dia menolak, macam aku tunjuk sini. Dia tolak entrance fee, telah menolak dengan apa dia? Ini kena faham betul. Banyak kali kena ulang. Entrance fee minus dengan additional fee. So, dia jadi 25. Sebenarnya terbalik. Faham tak maksud cikgu dia terbalik? Dia terbalik. Sebenarnya bukan 25. Sini 45. Dia tolak, tersilap tolak. Dia tolak dengan entrance fee. Sepatutnya dia tolak lah dengan beza dia, baru kita akan dapat jawapan. So sekarang ni kita kena ubah balik. Sepatutnya dia kena tolak dengan betul. Ni faham tak? Cikgu ni susah betul nak bagi faham ni, memang soalan ni. Tapi cikgu faham. Tapi cikgu nak bagi faham. Orang cakap kalau kita tak berjaya nak memahamkan orang lain, kita tak faham. Sebenarnya salah juga setiap orang. Cikgu faham. Tapi cikgu tak tahu the way nak bagi faham tu. Kamu kena tengok betul-betul. Maknanya dia tersilap lah. Sepatutnya RM20. Bayangkanlah. Sepatutnya RM20. Sepatutnya kena bayar RM20 kan. Mana cikgu dapat RM20? Cikgu buat macam ni. 45 tolak dengan 25. Sama dengan RM20. Tapi orang tu tersilap. Dia dah kira dah RM20. Lepas tu dia tertolak pula 45 tolak dengan RM20. So akan jadi RM25 pula. Nampak tak beza kat situ? So sebenarnya RM25 sahaja. RM20 pula. RM20 sahaja dia punya average. So bukanlah 70 sepatutnya. Sepatutnya berapa? 45 wajib dah bayar. Tambah dengan 20. Sepatutnya orang semua kena bayar 65 je. Faham maksud cikgu? Tapi dia pula, aku tersilap cakap lah. Aku tertolak terbalik. Dia cakap macam tu. Contohlah kata orang mana? Orang Perak apa? Kalau orang Kedah, Allah aku terlupa lah. Contoh kan. Silap aku tolak. Macam tu contohlah bahasa apa lah kan. Contohlah macam tu. So sebenarnya 65 dia kena bayar. Soalan dia cakap find the real average money spent by the visitor. So sebenarnya yang ni 65. So kita cari average 65 ni tambah sebanyak 60 kali, kamu akan dapat 65 juga. So the final answer supposed to be 65. I don't know how to explain. So maybe the point mungkin dekat mana sebab ni paper 1 terus dapat 4 markah. So cikgu tulis 65 je lah. So mungkin yang pertama dia nak tengok 45 tambah 25 sama dengan 70. Ini mungkin 1 markah. Dan mungkin apa lagi dia bagi? Kesalahan tu. Yang 20 tu dia nak tahu juga. Mungkin 1 markah. Lepas tu dia nak cari 65 jawapan akhir of course. Lepas tu apa lagi mungkin nak cari dia punya mean semula. Tak kisahlah. Ataupun kamu tunjuk je lah. Okay. Boleh. Mean dia punya perubahan cuma berlaku pada apa. Boleh tahu lah. So dia kalau tolak kena tolak juga. So kena tolak lah 70. Mungkin tolak ni lah. Tolak RM5. So kena jadi 65. Mungkin ni akan dapat 1 lagi markah. 4 marks. Okay.
So tolong tengok betul, bayangkan berada kita yang berada di timpak ni, baru kita dapat menjawab soalan ini. Kalau kita tak berada di timpak ni, memang kita susah nak jawab. Okay, so kita teruskan kepada soalan seterusnya. Dah berapa minit ni? Wah, lama sudah ni. 11. A bag contain of 4 white marble. 4 white marble, cikgu suka buat macam ni. Dalam tu bag kan, ni dalam bag cikgu kan. 3 red and 2 blue. Red pun tak nampak, red blue. Soalan apa ni? If the marble randomly removed from the bag, find the probability that the marble is not red. It's not red berapa? It's not red So 6. So 6 per semua sekali 4 tambah 3 7 7 tambah 2 9. So 2 per 3. Ni harap-harap semua boleh lah. Boleh? Okey, dia sama je soalan matematik moden, tapi matematik moden tak boleh terus tulis probability. Kena listkan dulu dia punya apa ni? Elements. Elemen dia kena listkan. Biasanya soalan ni memang ada elemen. Okey, kita teruskan lagi. B, if the first marble removed is not reinserted, then the second marble. So yang ni kena buat tree diagram sebab dia kata tak berubah. So cikgu buat W, mungkin yang pertama W R B. Ini tree diagram. Macam-macam lah, kamu nak pakai table pun boleh. Terpulang kepada kamu. Boleh. W B R. So dia nak yang only one red. So one red kat sini ada W R. Sini ada red white, red blue. Sini ada blue red. So tambahkan semuanya. Contoh je macam ni. Ni kamu buat sendirilah. Cikgu bagi work sikit, homework sikit kat kamu. White berapa? 4 per 9. Sebelah ni for the second time kena jadi 8. Red berapa? 3. Teruskan kata pengalih. Red berapa? 3 per 9 darab dengan white berapa? White 8 4. Macam tu. B, right pula. Red 3 over 9. Blue 2 over 8. Macam tu. Boleh? Darab lah maksud dia. Tak tahu pula. Darab blue 2 over 9 dengan apa dia kata lagi? Red 3 over 8. So boleh darab, tambahkan dengan ni. Kamu akan dapat jawapan kamu. Boleh ke tidak? 1 per 2 jawapan dia. InsyaAllah betul. Okay. Okay, kita jawab seterusnya. Soalan nombor 12. Separuh baru perjalanan kita ni. Dah berapa minit ni? Okay, siapa nak tengok by question, boleh tengok sendirilah by question. A squash team consists of 4. Kita baca balik. Ini soalan permutation rasanya. Sebab bawah ni nampak comparative is permutation. So atas selalunya dia akan menjadi combination. Kita tengok selection. Ada perkataan selection ya. Siapa tak tengok video cikgu lagi boleh tengok. Macam mana nak tentukan sikit lah. Dia punya hint sikit. Dia tu kadang hint tu boleh pakai. Kadang hint tu macam kita tak jumpa. Ada juga. So, kena pandai-pandai sendiri lah. Tengok yang mana satu. Okay, ni selection kita dah tahu dah. Dia akan pakai C. Okay. So, kita pergi pada soalan. Dia kata, consist squash team nak 4 lelaki perempuan. Is to perform 6 men. Daripada 6 men. 4 men. 4 ni. Daripada 6 men, dia nak 4 men sahaja. Daripada 7 women, dia nak 4 women sahaja. Okay. Lelaki ada masalah ke? Find the number of ways selection can be made. If 2 of the 7 women are inseparable. Inseparable ni, maksud dia apa? Dia tak boleh dipisahkan. Contohlah kembar lah, kakak dia kalau tak main, adik dia pun tak dapat adik dia kalau kakak dia tak dapat selection tu, tak dapat jadi wakil sekolah, so adik dia pun cakap tak nak juga, mak dia susah nak hantar kan. Contohlah, so nak bagi adil lah contoh. Ada orang juga macam ni kan, pelik juga. Tapi tak apalah, untuk lelaki tak ada masalah. So kita ambil je 6 orang choose 4. Daripada 6 orang kita choose 4, tak ada masalah. Lepas tu yang satu lagi apa? Darab dengan, dia ada 2 kes tau. Kemungkinan kedua-duanya terpilih bagi yang perempuan tu, dan kemungkinan dua-dua perempuan tu tak terpilih. Boleh faham? Dia ada 4 slot saja. So kemungkinan dua-dua ni pilih. So kita boleh cakap dia sebenarnya adalah tu situ. Boleh, tu situ maksudnya dia terpilih dua-dua. So yang lebih dia ada berapa? 2, 5 si. Ada berapa tempat lagi 2 macam ni maksudnya. Ini yang pertama. Ini kalau terpilih dua-dua. Dan kita tambahkan dengan yang satu lagi, dia punya kebarangkalian. Kebarangkalian satu lagi, kemungkinan lelaki tak ada masalah. So tak ada isu. Kemungkinan dua-dua tak terpilih. So kita tolak siap-siap darab dengan, so 5 kita punya dua-dua ni tak terpilih. Faham tak maksudnya dua-dua tak terpilih? Maknanya kita dah mengurangkan nilai N kita. So kita akan dapat 7 orang jadi 5 orang lah. 5C4. Boleh tengok balik semula. Yang ni boleh tambahkan, nanti dapat jawapan. Boleh? Boleh tekan kalkulator sendiri. Yang tu, okey, tak ada masalah. Dah bagi jawapan. So last kali kita jawab uncopyright. Salin lah. Kita tengok ni sajalah. Dia nak apa? Dia kata unconvertible. For the keyword, find the number of password that can be formed must start and end with the vowel and the letter in the middle. In the middle ni, ada orang tersalah kan? Contohlah 7. Cikgu pun tercedok juga ini. In the middle tu, yang kan depan saya dah. Vokal kan? Sini vowel. Yang dekat tengah ni kita anggap semua ni adalah konsonan. Cikgu tercedok yang ni lah mula-mula kan? Bukan tercedok pun. Daripada sebenarnya dari segi ayat tu,
Dia membuatkan kita tercedok. Tak tahu lah macam mana. Mungkin cikgu-cikgu bahasa boleh bahas benda ni kan. The vocal, macam bahasa Melayu pula. Diakhiri dengan vocal. Dan huruf-huruf. Huruf di tengah-tengah. Oh, mungkin lah. Disebut huruf je. Dan huruf. Huruf di tengah. Di tengah-tengah. Kalau yang kemungkinan yang semua konsonan ni dia cakap huruf-huruf di tengah-tengah. Huruf-huruf lah. Double. Ada huruf kan. Huruf. So sebenarnya sekarang ni maksud dia huruf sahaja. So yang bahagian tengah ni sahaja adalah konsonan. So cikgu boleh buat macam mana? Cikgu suka buat macam ni lah. 5+1 je. Sini 5+1. Ada 5 kan dia punya vocal. So dia punya konsonan ada berapa? 10. 10+1. Okay, sini 1, 2, 3. 3 dah isi. Ada berapa lagi yang tinggal nombor tu? Betul tak? Faham tak maksud cikgu? So ini darab dengan ni, darab dengan ni. Lepas tu darab dengan berapa yang tinggal? Semua sekalian 15 tolak 3, 12. So 12 nak isi berapa lagi tempat kosong? 1, 2, 3, 4. So inilah jawapannya. Boleh tengok balik-balik. Kalau cikgu suka gabungkan. Kalau vowel, tengok dalam cikgu punya video. Kalau vokal ke depan belakang, cikgu suka buat macam ni terus. Cikgu bayangkan dia ada sebelah-sebelah je. So ada sebelah mana 5+2. Cikgu buat macam tu. Lepas tu ni darab dengan 10+1 tengah-tengah. Lepas tu yang bahagian balance tu dah 12+4. So boleh darabkan semua sekali. Boleh? Boleh Okey. Boleh dapat jawapan. Kamu tekan calculator, kamu akan dapat jawapan. Kita teruskan kepada soalan nombor 13. The Dart Game exercise. The probability that Ramesh ni kawan siapa ya? Kawan Serita. Hit the target is P. So dia kata hit the target is P. Sukses lah maksudnya. Contoh kita bagi sukses. Given the mean dia bagi ni mean sama dengan 18 dan sama dengan ni standard deviation sama dengan 3, 10, 7. Betul sama dengan cikgu nak ulah jadi formula dia buka dalam formula kat depan dalam topik apa binomial distribution betul. So NP yang ni sama dengan square root NPQ. Ni kena pegang kuat. Boleh? So sekarang ni find the value of P. So macam mana kita nak buat sekarang? Find the value of P. So sekarang ni kita buat dah macam ni. Kita dah ada ni. Kita buat je masuk ni dulu. Ni sama dengan NPQ. Yang ni kena biasa soalan ni memang dia akan ada kaitan lah. Ataupun kena kaedah simultaneous semua boleh. So kita salin dulu dia punya standard deviation dah bagi 10/7. Okay, boleh. Kita square rootkan dia. Dengan NP sama dengan apa? 18. Kita terus masukkan 18. Boleh? Okay, sekarang kita selesaikan. Pandai tak ni? Yang kata tak pandai pula, kita kuasa 2 kan semua sekali. Nak hilangkan square root. So kuasa 2, 9. Hilang square root jadi 10, 7. Yang ni hilang square root jadi 18 cube. Boleh setuju, nanti cikgu akan dapat 90/7. 18 cube, kelajuan angin. 80, ni bahagi, dapat. Q sama dengan, berapa? Q sama dengan 5/7. Ini Q, dia nak P ya bang. P adalah sama dengan, tahu tu lah, 2/7. Boleh, sebab hasil tambah kena 1. Macam mana cikgu dapat 2/7? Benarnya macam ni cikgu buat, 1 tolak 5/7. Dapatlah 2/7. Boleh? Boleh, tanpa buang masa teruskan soalan nombor 14. The vector, tak wujud pula, tak keluar pula. The vector of PQ, Q plus 2. Okay, PQ is extended to point R. Apa maksud dia? First kali kena faham maksud dia. PQ, dia kata PQ to extended to R. Maksud dia macam ni lah, terpulanglah macam mana buat, cikgu buat macam ni. Boleh? PQR. Boleh? So maksud dia apa dekat sini sebenarnya? Yang kita ada PQ dengan dia bagi apa? P apa sorry? QR. So dekat sini sebenarnya dia adalah collinear kan? Collinear kita buatlah PQ, salin balik je. Sama dengan kita buatlah, cikgu nak letak lambda, contoh lambda QR. Letak apa-apa pun boleh. So cikgu masukkan PQ, cikgu suka tulis dalam bentuk macam ni. Ramai yang kenal cikgu, cikgu suka vektor dalam bentuk ni sahaja. So X cikgu tulis kat atas, Y cikgu tulis kat bawah. Boleh? K plus 2, 4. Yang ni pula berapa? H bawah 1. Boleh cikgu selesaikan jadi K plus 2 atas bawah. Boleh. Yang lambda ni untuk bawah juga ya, bukan untuk atas saja. So K plus 2 sama dengan lambda H. Satu lagi apa? 4 equal to lambda. So 4 sama dengan lambda kan? Lambda masuk di sini 4H K pula. Macam salah aja ni aku ni. Sekejap. Ada kesalahan mana kat sana? Ya Masya Allah. Sekejap kita tengok. Kita nak recover. Mana ni? Cepat cikgu. So betul lah ni pi sama dengan ini. Betul. So yang ni K plus 2. Sekejap. Ada cikgu ni terlaju sangat kan. So sama dengan lambda H. Betul lah. So cikgu masukkan. Oh betul lah. Memang ada 2 unknown pun. Ungkapkan K in term of H. Masya Allah Hafizul. So dah masukkan 4H K plus 2. Ingatkan dia tak dapat sama kan. Cikgu pun jadi pelik lah. Dia nak K kan. So K 4H minus 2. Boleh? Ni jawapan dia. Lagi ke dia nak? Tak ada apa-apa dah. So kita terus senyum dulu. Okay, siapa tak dapat lagi? Kita tengok. Stopkan video cikgu. Senyumkan dulu. Diri kita. Okay, kita pergi ni. Okay, soalan ni.
Soalan ni pun ada ramai orang argue juga soalan ni lah, tapi tak apalah, kita cuba jawab lah sebaik mungkin lah. Diagram 5 show the sketch of river with the width 50, dia dah beritahu tinggi dia 50, and the velocity of the current flowing downstream is 2.5. Maksudnya itu arus air. Arus air yang tolak pergi sini, kelajuan dia 2.5 meter per second. Okay, Ahmad wanted to paddle his boat from X. Dia nak pergi sini, daripada X dia nak pergi mendayung paddle boat X to Y, tetapi telah dihanyutkan oleh air. Maknanya kelajuan tu menyebabkan dia terpesong sikit. Last dia datang dekat Z. Salah pula. Dalam masa 12 saat. 125 pula. 12 saat. Okey, nampak anak-anak? Okey. Ni 12 saat ya. Cikgu pandai-pandai. Cikgu tulis tu. Calculate the speed of Ahmad paddling his boat. So dia nak speed apa? Speed dia ke sini. Tu maksud dia. Dia ke sini. Ingat itu soalan dia. Soalan dia daripada sini ke sini. Dia nak dia punya speed. Soalan nak speed. Sekarang apa yang kita ada? Dia bagi 12 saat tadi. Apa lagi kita ada? 80 meter. Lagi, ini ada 50 meter. So sekarang ni kita main dengan distance dulu. So distance sama dengan apa kat sini? Boleh tak cikgu tahu? Sebab cikgu nak cuba kaitkan beberapa perkara. Sini. Sini kita boleh buat cari distance guna teorem Pythagoras. Jadi apa? Ini tambah, so 52. Tambah dengan 82. Boleh anak-anakku? So dapat jawapan berapa Cikgu tekan kalkulator saat 8900 tak silap. 8908. Okey betul. 8900. So ni square root 8900. Boleh? 8900. Dapat ke tidak? Okey, so kita dapat itu sekarang ni distance. Ini dia punya jarak kan? Distance. Sekarang soalan bukan nak distance, dia nak speed. So kita nak kena tukarkan. Apa yang kita dapat dekat sini? Kita ada masa dengan distance. Masa dengan distance, ingat balik DST. Dia nak speed, distance bahagi time. Boleh, distance bahagi time. So 8900 bahagi dengan 12. Kamu akan dapat jawapannya. Okey, boleh kira dulu. Sementara cikgu kira ni, kamu pun kira juga. Sama-sama kita kira. 8900 bahagi dengan 12. 7.86 adalah speed. 7.86 adalah speed. So cikgu padam semua ni. Ni dapat kan? 7.86 tu adalah speed dekat sini. Speed So speed kat sini, yang 2.5 ni apa dia? Sebenarnya speed ke sini. Dia sebenarnya kat sini. Hala ke sini kan? So dia 2.5. Boleh? So soalan tadi kita cakap dia nak speed daripada sini ke sini. So kita buat teorem Pythagoras sekali lagi. So yang ni 7.8 square minus dengan 2.5 square. So kita cekkan answer, dapat jawapan. So itulah jawapan dia. 7.45 cikgu dapat. Boleh anak-anakku? Soalan ni agak kritikal sikit. So mungkin ada argument dekat Ahmad paddling his boat ni. Kalau ahli-ahli fizik ni mungkin lah, tak tahulah kan. So kita cuma follow je lah, follow the flow. Tak ada pening, tak ada urusin. Kalau tak pun tinggal je soalan tu. So 19. Okay, dengan laju kelajuan angin. Diagram 6 shows the straight line PQ extended to R. Okay, faham the equation of PQ. Okay, ini bentuk apa ni? Bentuk pintasan. Pintasan ni very simple. So X, contohlah X 5 tambah Y 2 sama dengan 1. So kita tahu dah sebenarnya dia akan dapat X intercept adalah 5, Y intercept adalah ni positif 2 lah. Positif 2 jadi 2. Okay, macam ni maksudnya. Faham? Sama dengan 1 ni kena sama dengan 1. Sebab pintasan punya apa? General form dia memang sama dengan equal to 1. Okay, boleh faham yang tu? So dekat sini pun simple, very simple. So ini H, X sama dengan H. So dia nak in term of apa ni? Beri soalan dulu boleh? Find the gradient of a PQ. Gradient of PQ in term of H and K. So dia pergi gradient dia in term of H and K. So kita boleh buat lah sebenarnya sini berapa kita dapat koordinat dia? Berapa koordinat dia? Cepatlah, berapa koordinat dia? Tak tahu? Tahu ke tidak? Cikgu pun tak tahu. Sekejap, sekarang nak tengok. Okay, sebenarnya, okay, sini dah tahu dah. Daripada sini kita tahu. Kita cek koordinat sini dengan sini lah, senang. Koordinat sini berapa? Y dia kosong. Sini X dia kosong. Sini sama dengan apa kat sini? Kita dah dapat tahu. X sebenarnya adalah H. Boleh? Sini sama dengan berapa ni? Negatif K. Berarti kita boleh buat macam biasa. 0 minus K. H minus 0. Betul boleh dapat sama dengan 1 ni. Boleh? Ini dia gradient. Sama dengan 1 lah. Bila kamu tengok kat sini, gradient dia sama dengan 1. Tukar kepada apa? Cikgu, macam mana dapat gradient sama dengan 1? Okay, kamu tukarlah kepada bentuk. Ni, dia akan dapat 1. Kau tak percaya lah ini sama dengan 1 kan? Kamu tukar kepada bentuk general form. Biasanya, yang satu line, satu tingkat saja. Kamu akan dapat dia punya M sama dengan ni YM. Kamu akan dapat 1. So, cikgu tak nak buang masa. Cikgu buatlah K over H sama dengan 1. So, 1 ni adalah gradient. So, dia nak in term of H, dapat KH. So, dapat KH.
In term of K and H. In term ya, bukannya ni dia in term di dalam. So in term of K and H. So express H in term of P. H in term of P untuk apa point ya? Oh, inilah dia. Point ni kita masukkan dalam kita punya equation. Kita akan dapat jawapan nanti. So ini X, ini Y. Boleh? Cikgu masukkan ini XP over H. Tolak Y 2K per K sama dengan 1. Boleh? So cikgu boleh potong ini dapat PH minus 2. 1, betul? So cikgu bawa dia nak ungkapkan H. H itu seorang-seorang. So sini pergi sini jadi 2, 3 P over H. Terus bawah P over 3. Betul eh? Betul, betul. So betul. So yang untuk soalan B, masukkan sahaja koordinat ni. Bayangkan dia adalah X dengan Y. Masukkan dalam equation. Nanti kita akan dapat jawapan P over 3. Sebab dia nak H in turn. H equal to P over 3. Boleh? Boleh kan anak? Siapa yang dah pening-pening tu tolong take rest, stop dulu video. So move on besok petang ni ke tengok balik semula. Boleh? Nombor 17. Cikgu selagi larat, cikgu akan buat ni lah. InsyaAllah kita boleh bantu anak-anak kita. Diagram 7 shows the curve y square. Oh yang ni lah curve dia ni. And intersect the x axis at A. Sini y axis at B and C. Okay, faham. Okay, kena faham dulu soalan. Find the volume. Volume are revolve about the y axis. Yang shaded kan? Shaded. So yang ni shaded. So kena betul-betul lah yang ni. So yang ni kena tengok betul-betul. Ini kalau siapa yang tak faham lagi tolong bagi faham. Sebenarnya dia akan volume macam ni. Dia akan membentuk satu cone dekat sini. So kita boleh menggunakan formula cone sahaja. Boleh. Formula cone cikgu buat siap-siap pi r square h. Betul? Betul? Yang ni dapat cone tapi dia nak dekat mana? Kita akan dapat semua sekali. So kita akan tolakkan yang sini nanti. Volume dekat situ. Boleh. So cikgu tolakkan dengan volume untuk yang lengkung ni. Dia nak in term of y. So dalam kena y, cikgu kena ubah equation ni sikit. Jadi berapa? X sama dengan y squared minus 4. So cikgu boleh integrate y squared minus 4. Betul? Ni kena kuasakan 2 sebab nak buat volume tambah pi. Boleh nampak tak tu? Siapa yang tak nampak lagi? Tolong cikgu. Boleh nampak ke tidak? Boleh nah? Okey, sekarang ni apa masalah? Kita tak tahu dia punya range. Range kat sini macam mana nak tahu? B dengan C. Tunjukkan saya. So, apa yang kosong dekat sini? X kosong, betul? So, X kosong, cikgu hilangkan kosong. Y kuasa 2 sama dengan 4. So, sebenarnya jawapan dia Y sama dengan negative minus 2. So, this one is 2, this one is negative 2. So, kita nak daripada sini je. Boleh? Boleh nah? So, jawapan dia kosong sampai 2. Allah. So, boleh masuk jawapan sini berapa pula? Cone berapa dia punya panjang sini? Dia punya radius ni, nak masuk radius ni. Berapa radius? Boleh kira sendiri. Radius, sini nak cari sini kan? So, apa yang terjadi kat sini? Ini adalah Y kosong kan? Y dia mesti kosong. Ini tak tahu. Kosong, masukkan Y kosong. 6. So, jarak dia adalah 6. 6 kuasa 2. Height dia berapa? Height dia yang ni lah. Nampak tak ni? Dah pening dah? Okay. Pening padam. Dia nak tinggi ni berapa? Apa yang terjadi kat sini? Apa yang kosong kat situ? X kosong. So, X kosong. So, jawapan dia 6. So, sama lah. Senang lah. Tolak, dikira kamu akan dapat jawapan. Boleh? So, kena tengok balik yang ni. Kena faham betul-betul. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh nah? Dapat jawapan? Itulah jawapan je. Tak apa, kira je. Ini tekan kalkulator pun tak apa. Cikgu pun dah kamu tekan kalkulator. Tak apa, kamu selesaikan semua sekali. Boleh? Kita nak jimat masa sikit. So, boleh jawab yang senang-senang tu kamu boleh jawab lah. Number 18. Kita ada lain sikit je. Convert 0.1312. So, soalan ni senang. Direct. Terus buatlah 0.1312. Darat dengan degree. So, darat dengan 180 pi. Dapat jawapan yang ini nak dalam degree minit. Jangan jawab dalam point pula. So, jawapannya 7 degree 31. Okay, boleh? Diagram 8 shows the semicircle. Oh, belum lagi darat. Diagram 8 shows the semicircle center. Semicircle yang ni. Center O. Okay, faham. With diameter 2H. Tu diameter H 2H. So, kalau radius adalah H. So, radius dia ni adalah H. Boleh? Given the alpha dah dapat dah. Right and arc XY. Sini sama dengan 1/4H. 1/4H. Yang ni sama dengan 1/4H. Okey, kita pegang pada ayat tu. So, kita boleh dapat macam mana? Kita boleh dapat, dia nak apa? Find the length of PQ. So, PQ apa yang kita paling penting sekali? PQ, dia nak PQ. So, cikgu ambil H. Tolak dengan ni, radius kat dalam ni. Okey, kita padam sini dulu. Kita cari radius kat dalam ni dulu. Boleh? Radius dia sama dengan berapa? Berapa jawapan dia? SR theta jadi 1/4 H sama dengan R
alpha. Okay, boleh dapat macam tu. 1/4 H sama dengan XY alpha. Lepas tu kita boleh selesaikan, kita dapat jawapan apa H dia. So kita boleh H minus dengan 0.25, cikgu dah bagi siap-siap, alpha. Boleh H dengan alpha. So kita dapat radius lah, ni tukarkan jadi radius. Radius dapat 0.25 H over alpha. Boleh juga macam ni, tak ada masalah. Okay, boleh selesaikan ataupun ini sahajalah dia punya jawapan, ataupun nak cantik sikit, cikgu selesaikan, cikgu akan dapat alpha. Boleh? Yang ni kena tengok betul-betul. Kena buat satu persamaan untuk cari dia punya radius ni. Sebab H yang panjang tolak yang pendek. Betul? Ini yang pendek lah. Ini radius yang panjang. Tadi dah dapat dah. Sama dengan H. Yang ni radius yang pendek. Ini cikgu guna jalan kerja dia menggunakan dia punya ni tadi. Tolong tengok balik. Okay. Yang ni pun rasanya quite easy. So ni 3 markah sahaja. Bermaksud sini adalah 2 markah sahaja. Yang atas ini 1 markah. Dapat 3 markah sahaja. Sedih. Okay, yang ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan apa ni? Find the value of. Okay. Kita dah nampak dah Y sama dengan Y. So cikgu samakan boleh? Sin 2x cos 2x. Jangan setiap kali nak jawab soalan trigo, boleh tengok video cikgu trigonometri macam mana. Jangan kita terus melatah sebenarnya. Ada orang terus melatah, terus tukar pada formula dia. So dia akan menyusahkan kamu nanti. Tukarkan kepada maksud apa dia? Maksud dia tukar kepada, kan ada 3 kan? Dia tukarkan terus. So jadi susah lagi, tak dapat jawapan. So sebenarnya kena tengok sama tak sebelah. Sama sebenarnya cikgu boleh buat macam ni. Ini ramai juga silap. Dia buat kosong. It's not 0, it's not 1. Okay, so maksud dia macam mana? Cikgu dapat 1 bukan kosong. So ini rasional dia 1. Kita nak silang kan? So dia buat dia silang. Betul? So ini turun bawah, sini atas, 1/1. 1/1 sama dengan 1. So ini sin cosine sama dengan tangent to x. Betul? Sama dengan 1. So kita boleh selesaikan macam biasa, boleh tengok video cikgu macam nak cari reference angle. So kat situ kita boleh dapatlah soalan dia. Okay, sekarang kita buat jawab lah. Sekarang tan positif. Dekat mana tan positif? Add sugar to coffee. So dia ada 2 lah, satu kat sini, satu kat sini. Setuju ke tak? Tidak setuju. Setuju. So kita tengok dia punya tan positif, tan tekan calculator inverse 1 akan dapat 45. Ini kena hati-hati. Okey, kita cari jalan dia. Jalan yang pertama sini sampai sini. So cikgu buat 2x sama dengan 45. Yang kedua adalah yang ni. Berapa? Cikgu tak tahu. 18 tambah dengan dia sebenarnya 2x ni maknanya 2 kali pusingan. Cikgu kena pusingkan sekali lagi. So 360 tambah dengan 45. Kita akan dapat jawapan 405. Dan the last one kita kena buat 360 tambah 225. 585. Ini jawapan akhir ke? Belum lagi abang. Ini 2x bang. Kita bahagi balik semua sekali. Kita nak x sahaja. So 22.5. Sini berapa? 22, 5 bahagi 2. 112.5. Yang ni bahagi 2. Dapat berapa? Dapat 202.5. Lagi 585 bagi dengan 2. Dapat jawapan 292.5. Lepas tu dapat jawapan ni jangan syok sendiri pula. Tengok pada apa yang dia nak kan. Dia nak M dengan N. So dia nak yang ni sampai pi saja bawah 180. So ambillah jawapan dia sebenarnya M sama dengan yang first ni. N sama dengan yang ni. Sebab dia tunjuk sampai pi saja. Kalau dia teruskan lagi, mungkin kita akan jumpa lah 2 titik ni lagi. Okay, boleh faham yang ni trigonometri easy je. Cuma kena tengok betul-betul macam mana nak masukkan persamaan tu. Yang ni jangan terus melatah, terus tukarkan kepada 3 jenis tu, tolong. Kepada 3 kan, nak tukar terus. So kena tengok hati-hati. So ini jawapan dia, boleh tengok betul-betul nombor 20. Alhamdulillah, nak sampai penghujung dah. Harap bateri ni tahan sampai 20. So yang ni kita boleh terus dapat macam ni. Tips yang pertama, terus tarik ni dulu. Sama juga dengan matematik moden ya. Matematik moden, tolong. Dia benda yang sama juga, ni sama dengan 1. Soalan dia, cos 70. Cos 70 bermaksud apa? Cos 70 berapa? Cepat, kita siapkan ni dulu. Kalau ini dengan ini, cari terus ini. H cos 2 tambah dengan 1 cos 2. Okay, cepat ni. So, cos 70 berapa? Cos Syah. Adjacent. Dapat ke tak ni? Takut terlalu laju pula. Boleh kan? Syah. Adjacent. Hypotenuse. Ambil, masuk je. Boleh? Boleh ke tidak? Okay, kita jawab nombor 2. Tangent. Beda tangent 140 ni, cikgu teringat satu benda, cikgu nak pecahkan. Jadi macam ni. Ada orang buat 2 double angle pun boleh. Cikgu buat macam ni. Mana? Cikgu nak guna additional. Boleh juga double angle boleh? Additional pun boleh, tak ada masalah. Jangan gaduh-gaduh. Jawapan sama je abang. So ni cikgu buat macam ni, cikgu masukkan formula. Mana formula cikgu Siapa tahu formula? Sekejap cikgu tengok formula sekejap. Okey, formula tangent berapa Tangent dia akan jadi tadi apa tan A tan A tambah tan B bahagi dengan 1 tolak tan A tan B. Ini formula, masukkan je. Tan A sama dengan apa? Tan 70. A ni masuk 70 lah. So cikgu tukarkan 70. B pun alhamdulillah 70, benda yang sama. B adalah 70. A 70 tan B.
Oh, 10B kan? Nampak macam 10B school pula. 10B. So, ini budak-budak 10B mesti boleh jawab kan? InsyaAllah. So, 1070. 1070 berapa? Toa. Opposite. Hypotenuse. 1 over H. Tambah 1 over H. Bahagi dengan 1. Minus 1 over H. 1 over H. Ni selesai sendiri lah. Malah cikgu kira. Boleh tak selesaikan sendiri? Ni akan jadi berapa? 1 minus 1 over H kuasa 2. Boleh selesaikan. Dapat jawapan 2H. H kuasa 2 minus 1. Sebab dia nak in term of H. Betul lah. Dia jawab in term of H. So, tak ada masalah. Tolong tengok betul-betul. Soalan nombor 20 pun settle. Soalan nombor 21. Ini soalan yang paling senang dalam dunia kot. dH dx. So, kita dapat 3. Boleh integrate saja. Differentiate saja. Integrate pula. dk dx. So, jadi 2x. Boleh Dia ni macam nak buat. Dia nak apa ni kat sini. Last kali dk dh. dk dh. Ada ke dk untuk dia? Tak ada. So, kita ada k saja. K sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Ni dk dx. Tak, ni dk dx. So, macam mana nak jadi dk dh? Sebenarnya kita tukar x ni boleh tak tukar jadi h? Tu soalan pertama kita. So, boleh. Kita dapat yang ni. Kita tukar sikit boleh. Jadi x. Jadi h plus 2 over 3. Ni sama dengan x. Boleh? Setuju? So, cikgu masukkan sini. H plus 2 over 3 kuasa 2 tolak 1 sama dengan K. Ini dah in term of H. Boleh nampak? Nanti kamu expand, kamu pecah-pecahkan. Tolong jadikan dia bentuk macam ni. H kuasa 2, 9 tambah 4H, 9 tolak 5, 9. Sebab kita nak senang sikit. Kita nak senang apa? Nak differentiate. So, kita ini dapat berapa? Kita akan dapat jawab 2 over 9H plus 4 over 9. Boleh ambil jawapan? Tulis jawapan dalam ni Itu jawapan dia. Boleh? Alhamdulillah, kita hampir pada penghujungnya. Tersenyum. Nampak macam senang-senang lagi hujung-hujung ni kan. Okay, kita tengok ni pula. Diagram 11 shows a box with square base which has a total surface area. Total surface area. So, sini dia kata bawah ni adalah square base. So, ini X. Square base. Atas dia tak sama lah. So, dia nak total surface area. Yang ni berapa? X kuasa 2 ada berapa? Atas dengan bawah. Atas ni pun sama. Atas dengan bawah. Area dia ni. Tambah dengan ada 4 yang bahagian tepi ni. Nampak tak? Tepi ni ada 4 satu. Sini sama je. Sama ke? Sama ke tidak ni? Sini X. Betul lah? H. Betul lah? So, ada 4 yang sama. So, 4 HX sama dengan 216. Dia dah bagi tahu kat sini Find the value of X that V maximum. V maximum sama dengan dV selalunya dV dx lah. Kita buat dV dt kan. dV dx itu 0. Tak apa, kita tengok dulu ni. Ini kita punya, kita kena differentiate. Lepas tu kita sama dengan kosong. Itu yang pertama. Sekarang V bukannya ini surface area bang. Kita nak V. So, cikgu buat V belah sini. V sama dengan berapa? X tambah X darab tambah pula. Okay. X darab dengan X darab dengan H. So, X square H. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? So, macam mana kita nak buat ni kan? Sekarang ni kita ada unknown 2 ni. Bukan unknown, maksudnya unknown. H ni, kebiasaannya bukan unknown. Tapi macam mana kita nak buat dV dx. Sedangkan H ni ada. So, kita kena tukarkan jadi H. Boleh tak kat sini? Kita buat sikit lah sama-sama lah. 216 tolak 2x kuasa 2. Betul? Bahagi dengan 4x. Boleh? Yang ni dapat sini. Lepas tu kita masukkan dalam sini. Dalam sini. Boleh? X kuasa 2 tak payah tukar. H yang kena tukar. 216 tolak 2x kuasa 2. 4x. Boleh dapat tak ni? Ni V. Ni dah differentiate belum? Tak apa. Sebelum kita differentiate, kita kena kembang dulu cantik-cantik. Sebab senang kita nak dy dx nanti. So, cikgu kembang elok-elok. Cikgu akan dapat V sama dengan 54 tolak x kuasa 3 per 2. Lepas tu dV dx. Baru boleh dV dx. So, ini akan jadi berapa? dV dx akan jadi, cuba dV dx jadi berapa ni? Dapat ke tidak? Dapat ke tidak? Dapat ke tidak? Okey, tak apalah kalau tak dapat. Kita tunjuklah ni. Kita tunjuk satu-satu balik semula. Yang ni cikgu boleh potong ni Potong bawah, potong satu bawah. So, cikgu akan dapat V sama dengan 216x tolak dengan 2x kuasa 3 per 4. So, cikgu pecahkan 216x bagi 4 terus dapat apa ni? 54. Betul? 54x. Tinggal tadi rupanya. So, ini akan dapat berapa? Boleh? Ini dapat ini adalah V lagi. Baru kita buat dV dx. Boleh? Ini akan dapat berapa ni?
Dah settle ke? Ingat kita punya main objek tadi sama dengan kosong. So dapat berapa? Sekarang kita kira sama-sama, ya Allah. Okay, X sama dengan berapa? Cikgu dapat 6. Dia dapat 2 kan? So positif negatif. Tapi tak kalah X sama dengan negatif, so kita ambil je positif 6. Boleh terima? Boleh terima akal anda sekarang? Boleh? Kita teruskan kepada soalan seterusnya. Masya Allah penatnya. Mr. Ramli is a small entrepreneur. He want to invest 2,000. Okay lah, pada mulanya dia invest 2,000. Ada spice, ada juga nak pergi dalam spice business ni. Oh, adalah kecil-kecilan dalam rempah ratus kan. He is confident that investment Y will increase at rate. Ingat selalunya bila kita pegang pada soalan rate of change, ingat rate maksud dia kita buat apa? Mesti dy over dt kan. Okay, kita pegang dia tu. So sebenarnya sama dengan 2x tambah 121. Cikgu, kalau in term of t, dalam kena t cikgu. Betul. Nampak tak ni? Kalau dy dt masuk dalam kena t. Okey, sekarang ni cikgu nak follow kepada equation dia. Dia buat x. So bawah ni cikgu tukar x. Nah, ini kena faham. Ada student yang tanya cikgu. Sebenarnya dia kena guna konsep. Daripada sini nak cari y, kita kena patah balik, integrate. Okey. Okey, boleh faham? So kita stop dekat situ kejap. Maksudnya itu saja maklumat yang dia bagi. Soalan dia, find the number of year it take for his investment money to be double from his original. So, dia nak double. So, maksud dia macam mana? So, dia nak Y double. So, akan jadi 4,000. Setuju? Y sama dengan 4,000 berapa? Tahun ke berapa? Tahun dia dekat sini selalu kita pakai N. Tapi X adalah masa dia. Time dia. Tahun ke berapa? Itu maksud dia. Boleh faham? Soalan dia ni nanti kita pegang. So yang kita paling pertama sekali kita kena tahu adalah untuk mencari Y dia. Kita tak ada Y. This one is dy dx. Boleh? Ni adalah dy dx. Kena pegang. Sebab dia kata ada perkataan rate dekat sini. So dy dx cikgu kembangkan siap-siap. 2x tambah berapa ni? 242. Betul? Betul ke tidak? 242. So kalau nak integrate dapat berapa? 2x kuasa 2 per 2 tambah 242x tambah C. Ini adalah Y. Cikgu cantikkan sikit lah. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 242. Okey, C nak masuk berapa? Tengok tak cikgu punya garisan tadi? Sebenarnya cikgu buat garisan ni punya ada juga function dia. Nampak? Dia mula berapa? 2,000. Y dia 2,000 lah. Betul? Dia mula Y 2,000. Masa dia berapa? Time ni. Masa dia tu ni apa? Y X sama dengan kosong. Dia sama dengan macam soalan motion. Nak cari C tu kena tengok pada awal. Adakah kereta tu dah bergerak ke belum? Sekarang dia dah ada 2,000. So kita boleh cakap assume that bila X kosong sama dengan 2,000 kan? Contoh macam ni kan, cikgu potong kan. Bila X kosong jadi kosong lah kan? So sama dengan 2,000. So dekat sini sebenarnya obviously kita terus boleh cakap C adalah 2,000. Salin balik equation. X kuasa 2 tambah 242X tambah 2,000. Soalan dia nak apa? Bila Y dia 4,000. Berapakah tahun ke berapa? Ni Y soalan dia tadi ni Y. So cikgu masukkan dalam Y 4,000. Boleh dapat tak? Cuba sama-sama. Tolong kira untuk cikgu juga. 242 cikgu salin je balik tau, tambah 2,000. Cikgu bawa dari mana? Dari kosong. X kuasa 2. 4,000 tolak sana jadi negatif 2,000. Okey, boleh tolong kira. Okey, cikgu penat. Tolong kira untuk cikgu. Siapa dah dapat angkat tangan? Cikgu boleh suruh dia jawab. Berapa? Berapa jawapan dia? So, dapat X sama dengan 8. X sama dengan negatif 250. Terletak kalah masa 250 kan? Negatif pula. So, jawapan dia 8. X sama dengan 8. Alhamdulillah. Boleh tengok betul-betul. First kali kena faham dekat sini. The rate tadi. Kita selalu cakap rate di T ke bawah kan? Tapi di sini, kita kena tengok daripada sebelahnya pula. Sebab sini guna X. Mana boleh kita buat jadi dx dt. Faham? dy dt. So, kita kena buat apa yang soalan hendak. Dia time kat sini, dia cakap bukan time. Dia adalah X. So, kita kena follow lah dia. Itu maksud dia. So, kita boleh selesaikan Y, C ni kena ingat. Permulaan dia 2,000 terus masukkan sahaja. Lepas tu dia nak 4,000 bila mana Y dia 4,000. So, kita boleh dapat jawapan tahun yang ke-8. 24. Boleh ya? Sikit lagi. Given Q sama dengan ni. Apa kata kita buat macam biasa saja? Q maksudnya biasa macam mana cikgu? Cikgu jadikan ini sebagai ni. So cikgu akan dapat berapa dekat situ? Cikgu integratekan dia. So cikgu akan dapat macam ni. Boleh tak? P kosong sama dengan
Ini integrate juga sebelah sini. Kita bayangkan kita integrate dia, kita akan dapat negatif P tambah 1 X. Boleh? Q, sini kosong. Boleh masukkan P ganti dengan X tau, bukan ganti dengan Q. So, jadi QP kat sini. So, sini gantikan dalam X. Sini tolak kosong, tak payah tulis. Sini kosong, masuk ke sini jadi kosong juga, tak payah tulis. So, yang ni masukkan dalam sini. So, boleh faham yang itu. So, akan jadi negatif P tambah 1 Q. Kosong, tak payah tulis. Sebab dia memang kosong. So, akan dapat jawapan nanti. Kita akan dapat QP sama dengan negatif PQ tambah Q. Betul, boleh selesaikan terus. Ini 2 markah je pun. Kena tengoklah, sebenarnya dia senang. 2 markah. So, last sekali kita akan dapat P sama dengan 1/2. Okay, 24 sisi. Enough is enough. Allahu Akbar. Banyak kali Allahu Akbar ni. Nak semayang. Okay, kelas. Firecracker. Ini selalunya soalan ni dia nak kena cari dia punya tinggi ni. Tinggi dia sebenarnya tak sama ni kan. Dia tunjuk dia sama. So, memang dia tak sama pun. Explode the maximum height of firecracker. Firecracker 1 represent the function ni. Dia dah bagi dah. Yang ni represent the function yang ini. Okay, dah faham. Where he, F and he represent the height of firecracker explosion in meter time second after launch. Okay, kita faham itu. Did the two firecracker explode at the same height? So, kita kena tengok same height tau. So, apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita kena cari dekat mana maksimum dia meletup. Maksimum dalam differentiation kan. So, kita differentiate lah. Yang pertama, yang ni cikgu tulis Cikgu tulis dekat sini. Okey, kat sini cikgu differentiate terus boleh tak? Negatif 6 tambah 24. Cikgu terus sama dengan kosong. Boleh, dy dx equal to 0, kita akan dapat maksimum. So, cikgu dapat T sama dengan, ada ke T kat sini? T ke mana? Ya Allah, hilang. T sama dengan, B pergi sebelah, 12 bagi 4 jadi 4. Okey, time 4. Lepas tu, sini pula, cikgu tu buat negatif 10 T tambah 20 sama dengan kosong. Ingat, dy dx equal to 0. Kita akan dapat maksimum point. Macam ni lah. Macam nak cari dia punya point kat atas ni paling tinggi? Dy dx tak cukup. Equal to 0. Baru cukup. Sebab dy dx tu melambangkan semua ni. Tapi kalau nak cari dekat sini, paling maksimum kena equal dy dx equal to 0. Boleh faham? So, kita dapat masukkan dapat T sama dengan 2. Betul? So, lepas tu kita masukkan dalam ni. Ni 4 ni masukkan dalam ni. T ni masuk dalam ni. 2 ni masuk dalam tu. So, nanti kamu akan dapat jawapan. Cikgu masukkan untuk kamu. Negatif 3, 4 kuasa 2. Tambah 24, 4. Kamu akan dapat jawapan. So, sini pun sebelah ni cikgu buat juga untuk kamu. Ni 2 kuasa 2. Tambah berapa? Tambah 22. Macam ni. So, kita akan dapat jawapan nanti. Sini sama dengan, ni height dia. Kita akan dapat 20. Sini kira dapat 48. So, the height is different. Yang ini meletup pada ketinggian 20. 20 lah, 20 meter contoh. Yang ni meletup pada ketinggian 48 meter. So, dia kata adakah two firecracker explode the same height? No. Dia ni meletup. Ni, padam balik sini semua. Sorry, padam sikit. Firecracker 1 meletup bila mana dia 2 dah meletup. Bila tinggi dia meletup 2 time 2, tinggi dia 20. Ini meletup time 4, tinggi dia 48. So, jawapan dia tak sama. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.